Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tadi saya sebut berkenaan dengan bila kita kata apa? Macam mana saya kata sunnah ni tak pernah miskin. Tak pernah kurang. Contoh macam kita sebutkan tadi kan, saya jumpa jemaah lama lah. Jemaah Al-Khadim, dia ni sakit badan. Kadang-kadang kita dah tua, biasalah sakit badan. Kalau yang muda sakit badan tu mungkinlah kita kata macam pelik kan. Kalau dah tua sakit badan tu biasalah. Cuma masalah dia jumpa dengan perawat-perawat, perawat Islam dan sebagainya kan. Jadi dia ikut sunnah lama, ikut jemaah Al-Khadim lama. Tapi masalahnya ketika mana orang tu tawarkan baca ayat ni, baca sekian, daripada banyak benda dibaca tu, saya tanya, ada tak yang Nabi ajar? Satu, kita tahu dalam Sahih Muslim, Nabi ajar kalau kita sakit badan, kita letak tangan kita kat kawasan yang sakit, sebut 3 kali Bismillah, 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 dan sebut 7 kali A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Yang maksud dia, aku berlindung dengan Allah, aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya daripada apa yang aku rasakan, daripada keburukan apa aku rasakan dan apa aku bimbangkan. Mana rasa sakit, bimbang kanser. So jadi minta perlindungan Allah dengan Allah dan kuasanya daripada keburukan tersebut. So Nabi SAW benarnya ini diajar oleh Nabi sendiri SAW kepada salah seorang sahabat yang dia sebelum Uthman bin Abil As Al-Thaqafi, dia sakit badan lepas jadi Muslim. Sebelum jadi Islam dia elok je, tak sakit. Lepas jadi Muslim sakit badan. So Nabi SAW kata, letak tangan engkau pada kawasan yang sakit pada badan engkau, kemudian sebut 3 kali Bismillah, kemudian 7 kali A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. So saya tanya pada pakcik ni, saya kata, ada tak orang tu ajar yang ni? Dia kata tak adalah pula. Dia suruh baca ini, baca ini, baca ini, baca ini kan. Tapi tak ada satu pun yang Nabi ajar. Pelik juga. So kalau kita kata dalam kehidupan Nabi SAW, para sahabat dalam keluarga rumah dia pun ada orang sakit. Pakai Nabi SAW bila ada keluarga dia yang sakit, dia kan sebut Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi. Wahai ya Allah, engkau Tuhan sekalian manusia, ishfi, sembuhkanlah. Sembuhkanlah, engkau adalah penyembuh. La syifa illa syifa'uk, tiada penyembuhan kecuali penyembuhan engkau. Dan ishfi anta syafi, sembuhkanlah, engkau lah maha penyembuh, tiada penyembuhan kecuali penyembuhan engkau. Syifa'an la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak tinggalkan sebarang kesan. Ini Nabi sebut dalam rumah. Kalau keluarga dia sakit kan dia bacakan macam tu. Tak ada pakai ayat ini ayat itu. Jadi bila kita lihat macam ni, bila kita lihat pada sunnah Nabi SAW, sebenarnya cukup dah ada dah. Doa terjaga dalam tidur ke, doa masalah sakit kepala ke, doa sekian, memang ada yang sunnah dia. Tapi yang kita dengar orang bawa macam-macam jenis. Nama dia katalah perubatan sunnah. Tapi tak ada yang daripada sunnah Nabi SAW. Pelik. Ini kepelikan. Balik pada asal, kita kena tahu bahawa dalam tajuk masalah hidup kita, macam kita kesedihan, kadang orang tu kata baca ayat ni, baca ayat itu. Doa yang Nabi ajar tak boleh ajar. Yang Nabi kata bila kita seorang tu dia sedih, kan sebut Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, aku ni hamba engkau, anak hamba lelaki engkau, anak hamba perempuan engkau. Nasiyati biadik, ubun-ubunku di tanganmu. Ma'adin fiya hukmuk, berlalu padaku hukummu. Adlun fiya qada'uk, adil terhadapku keputusanmu. As'aluka, aku minta pada engkau ya Allah, bikulli ismin huwalaka, dengan semua nama yang milik engkau. Samai tabihi nafsak, engkau namakan nama diri engkau dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan dia dalam kitab engkau. Au allamtahu ahadin min khalqika, atau engkau ajarkan kepada siapa di kalangan hamba engkau. Au ista'thartahu fi ilmi ghaibi indak, atau engkau simpan nama tadi di sisi ilmu ghaib di sisi engkau. Dengan semua ini aku minta antajal Qur'ana rabbi qalbi, agar kau jadikan Quran sebagai penghibur hatiku. Wa jala'u huzni, penghapus bagi kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang bagi kerunsinganku. Nabi kata tak ada siapa sebut ini kecuali pasti Allah Ta'ala hilangkan kerunsingan dia, kesedihan dia, gantikan kesedihan dengan kegembiraan. Tapi berapa ramai orang belajar. Para sahabat kata, ya Rasulullah, patut tak kami tahu doa ni? Nabi kata, ya.
Barang siapa yang dengar doa ni patut dia belajar. Tuan-tuan tak dan ambil dengan saya, tak payah ijazah. Nanti balik rumah nanti download Hisnul Muslim dalam tu ada. Ada dalam tu. Tapi kan ini yang sunnahnya ada. Kita pelik bila umat Islam kita ni tak pegang, kita tak cakap ikut Nabi tapi tak ada Nabi punya. Ini perawatan kita ikut Nabi. Tak ada yang Nabi punya. Tu pelik. Tapi banyak orang, taklah kita kebetulan kita macam biasa ni yang orang awam tak faham, kita penangguk, baca Quran ustaz. Betul lah kot. Ini salah satu antara masalah. Baik, seterusnya. Keempat, ittiba' adalah bukti mencintai Allah Ta'ala. Ittiba' adalah bukti kita cinta kepada Allah Ta'ala. Bukan cinta Rasul, cinta Allah. Memang kita tahu dah bila kita ikut sesiapa yang kita ikut, tanda kita cinta. So Imam Syafi'i rahimahullah pernah sebut dalam satu syair dia kata ta'sil ilah wa tadda'i hubbahu. Engkau derhaka pada Tuhan tapi engkau dakwa engkau cinta dia. Hadza la umri fil qiyasi ajibu. Ini demi sesungguhnya dalam perbandingan adalah benda ajaib. Lau kana hubbaka sadiqan, kalau cinta engkau benar, la ata'tahu, pasti kau taat kepada dia. Sebab apa? Innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Kerana orang yang mencintai kepada yang dicintai pasti taat. Confirm taat. Macam perempuan kalau dia kata suami saya sayang sangat saya, apa minta semua tak dapat. Betul? Terbalik lah kan, maksudnya suami sayang saya, apa saya minta mesti dapat. Macam tu keadaan tadi. So cinta, bila kita ikut Nabi itu tanda kita cinta dah. Tapi sekarang ni dalam tajuk ittiba' dan syarak, ittiba' itu tanda cinta Allah Ta'ala. Itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Imran 31. Al-Imran 31 Allah menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, kamu semua cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ikutlah aku. Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Kamu kata kamu cinta Allah, dan ikut aku. Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Ini adalah benda sangat penting. Sebab kita selama ni cinta sebelah pihak je. Tapi bila kita ikut Muhammad SAW, Allah Ta'ala balas balik cinta kita. Cinta berbalas. Kalau tak kita macam pungguk rayukan bulan, duduk sorang-sorang je lah. Orang tak kenal kita pun. Macam kita kata macam apa yang Tuan Agong. Semua kenal muka dia tak? Dia kenal awak. Ini bayang macam tu. Semua orang tahu Allah Ta'ala Tuhan menciptakan alam. Soalan sekarang ni, awak ada kedudukan tak di sisi dia? Dekat sini syarat dapat kedudukan tadi adalah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran 31. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dan harus disedari bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, katakan hai Muhammad, qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kamu semua cintakan Allah. Kamu semua cintakan Allah. Okay, berkata satu kumpulan daripada salaf. Okay, sekumpulan manusia pada zaman Rasulullah SAW dahulu mengaku bahawa mereka mencintai Allah. Mana salafus soleh kata ayat ini turun sebab ada orang zaman tu mengaku cinta Rasulullah SAW, cinta Allah. Dan memang kita kata, boleh kata semua orang akan mengaku sedemikian. Baik letak agama mana pun, semua kata cinta kepada yang mencipta dia, provide ataupun berikan kehidupan kepada dia, jadikan dia terus hidup, mestilah cinta. Takkan tak ada rasa cinta pada siapa yang memberi pada kita. Problem dia sekarang ni, benar tak cinta berkenaan. Dekat sini kata dulu ada satu kumpulan manusia pada zaman Rasulullah SAW mengaku bahawa mereka mencintai Allah. Lalu Allah turunkan ayat ini, katakan hai Muhammad, jika kamu semua kamu benar mengasihi Allah. Ayat berkenaan. Dia subhanahu, kata Ibn Taimiyah, menjelaskan bahawa mencintainya akan mewajibkan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah wajib ikut Rasul, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kecintaan Allah kepada hamba. Cinta berbalas. Ini nilai yang sangat besar. Kalau daripada mula kita bincang sampai 24 ni, kalau ini saja satu pun dah cukup dah untuk jadi sebab kenapa ittiba' tu wajib. Ittiba' tu adalah penting. Ya. Cinta ini Allah uji dengannya orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Kerana tajuk ini dalamnya banyak pengakuan dan keserupaan. Kenapa Allah uji? Sebab semua orang boleh mengaku, seorang boleh cakap, tapi cara untuk dibuktikan adalah dengan ikutan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letaklah siapa pun, agama mana pun. Dan kalau dia kata ikut Muhammad, maka dia bohong. Ini termasuk ada orang yang kadang-kadang ikut
aliran Sufism yang kata cinta Tuhan, tapi tak ikut Muhammad SAW. Yang sering ditimbulkan dalam masyarakat kita kisah Rabi'atul Adawiyah. Kan? Kalau dia cinta Allah Ta'ala, dia ikut Muhammad. Bukan dia buat kaedah baru. Tak nak kahwin lah. Kerana apa? Kerana mencintai Tuhan. Cinta sangat sampai tak ada cinta lebih dari cinta Tuhan. Awak lagi tinggi dari Nabi ke? Soalan dia. Kalau Nabi boleh berkeluarga, kenapa awak tak boleh berkeluarga? Kadang-kadang dalam konteks kehidupan tadi kan, bila orang tu kata dia ni wali lah, sabar. Iyalah, tak kahwin boleh lah cakap. Siapa kahwin pun tahu. Sabar tak sabar, betul? Itu pun gelak. Asal gelak? Sebab cerita dia, saya ingat kawan saya seorang. Ada kawan saya. Dia ni, saya pergi belajar ke luar negara, ke Sudan, lepas tu ke Yaman, dia masuk hutan. Waktu kita duduk biasa ni, duduk lepak lah rumah dia, sembang. Saya pergi belajar, dia masuk hutan. Masuk hutan tadi, dia lah bergali telaga, buat rumah daripada sendiri, sebagainya, duduk dalam hutan, tanam pokok. Lah kena nyamuk sebagainya lah. Dia kata dia uji iman dia dengan perkara tersebut. Tapi tak kahwin. Saya kata, selagi engkau tak kahwin, kau jangan kata kau sabar. Memang kau tak kena uji lagi. Memanglah kau gaduh dengan nyamuk boleh lah, kau tepuk dia. Cuba gaduh dengan bini kau. Betul tak? Mana kalau seorang macam kes Rabi'atul Adawiyah tadi katakan uji kesabaran dan sebagainya jadi wali. Macam mana dia jadi wali tanpa ikut sunnah Muhammad SAW? Erti kata hidup berkeluarga contohnya. Kat situ awak tahu awak betul ke tidak sabar. Tak kahwin boleh cakap lah, saya sabar. Awak duduk dalam hutan, tak ada jiran. Memanglah kena dapat jiran jigit-jigit tengah malam. Anak dia main mercun lah. Anak dia main guli. Jiran saya ada satu jiran. Dia tiap kali kan anak dia main guli kan, daripada dinding rumah dia tu masuk ke rumah saya. Tek. Kalau geng-geng lain dia ingat ada hantu dah. Kami tahu dah anak jiran kami suka main-main kat tangga tu. Orang lain jangan. Dengar bunyi goli kat atas siling, dia kata ada jin main atas tu. Padahal memang anak jiran main guli. Kan rumah 2 tingkat, flat. Saya ingat kalau buat rumah flat lah, jangan, siapa tak rumah tinggal flat tak tahulah, yang tinggal flat tahu. Kalau lompat-lompat tinggal bawah ketuk dengan menyapu. Tong. Hoi. Jadi ada jiran, awak tahulah nak sabar tak sabar. Jiran parking depan rumah. Lah tak ada jiran boleh lah duduk dalam hutan seorang. Tak berkeluarga, macam tadi kita kena jam tak? Dia rasa duduk dalam hutan mana ada jam. Betul jam gila. Ya, kita lihat daripada tadi daripada Sungai Nibong tadi pukul 5 tak? 5:30 lebih kurang lah. Sampai sini azan maghrib. Ada bebas terbabas lah. Ini bila kita bercampur dengan manusia, barulah kita tahu sabar tak sabar. Duduk seorang-seorang, kata dengan dia, kau duduk seorang kau kata kau sabar. Kau tak kahwin kau jangan cakap sabar. Jangan kata sabar. Kau tak tahu lagi bini dia pangai. Kan? Ini realiti hidup. Sebab tu manusia, sebab tu para anbiya diletakkan tengah bandar. Berkahwin, bermasyarakat, ada kawan, ada pak mentua, ada bapa saudara yang lawan dia sendiri. Barulah nampak cabaran hidup tadi. Hidup seorang-seorang kat hutan main pacat, main dengan nyamuk, dengan cacing. Memanglah. Cacing, lipas. Memanglah awak boleh sabar. Hidup dengan manusia. Dia awak tahu sabar ke tidak? Itu realiti sebenar. Jadi kadang-kadang macam bila orang agungkan Rabi'atul Adawiyah sebagai satu tokoh, dia katakan mengatasi ahli hadis, mengatasi Hasan Al-Basri, mengatasi Abdullah bin Mubarak, mengatasi siapa yang sezaman atau lebih awal daripada dia di kalangan para ulama. Sebab orang kenal Rabi'atul Adawiyah tak kenal Abdullah bin Mubarak. Orang kenal Rabi'atul Adawiyah tak kenal Fudail bin Iyad. Tak kenal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Tak kenal kita panggil apa, ulama-ulama di kalangan tabi'in. Tak kenal. Tanya masyarakat kita, siapa ulama tabi'in? Tak kenal. Atha bin Abi Rabah, siapa kenal? Tak kenal. So realiti dia, sebab kadang-kadang kita naikkan sangat tokoh macam ni, walaupun dia tak ikut sunnah Nabi, dia tak ikut cara hidup Nabi SAW. Dia tak kahwin. Tak kahwin. Dia bawa sunnah siapa? Kalau tak kahwin, sunnah siapa? Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa tak suka sunnahku bukan golonganku. Kata-kata Nabi ni keluar sebab apa? Sebab 3 orang sahabat, dia jumpa isteri Nabi, tanya macam mana ibadat Nabi SAW, puasa Nabi macam mana.
So bila isteri Nabi jawab, kata sikitnya ibadat Nabi, aku pun boleh buat. Kan? Yang seorang tu kata, memanglah sikit. Kan Nabi dah diampunkan dosa dahulu dan akan datang. Dia tak ada dosa dah. Sebab tu dia buat amalan sikit. Lepas tu, diorang idea sendiri. Kalau macam tu, aku nak puasa, tak nak buka-buka. Yang seorang tu kata, aku nak solat malam, tiap-tiap malam tak nak tidur-tidur. Yang seorang tu kata, aku tak nak kahwin dengan wanita. Nampak? Jadi Nabi tegur mereka. Nabi kata, ama wallah, adapun demi Allah, inni la akhsyakum wa atqakum ilallah. Aku ni orang paling takwa, paling takut di kalangan kalian. Aku paling takwa, paling takut kepada Allah. Tak ada siapa lebih tinggi daripada aku. Ini bukan untuk belagak, tapi untuk sedarkan orang yang sedang buat amal tadi, bahawa tak ada siapa yang lebih tinggi takwa daripada Nabi. Tapi Nabi kata apa? Walakin aku wa anam. Aku bangun malam, aku tidur. Asum wa uftiru, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku berkahwin dengan wanita. Lepas tu Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. So macam mana kita nak up kan orang yang bukan ikut sunnah Nabi, kita kata inilah. Sebab Nabi punya sunnah tadi yang patut kita follow, bukan sunnah orang lain. Tapi banyak masyarakat kita naikkan. Orang ni tak kahwin, lepas tu ini tak pergi haji. Yang ini tak pergi haji, terbang. Nabi punya keadaan macam mana? Berjalan kaki, menaik kenderaan, letih penat, tapi tak jalan kaki lah. Atau yang paling mandai jalan kaki daripada Madinah pergi Mekah, tak ada. Nabi tak macam tu. Nabi ada unta. Nabi hijrah pun pakai unta. Datang di pantai untuk merasai macam mana Rasulullah SAW berhijrah. Baca sejarah tak? Nabi hijrah pakai kenderaan, di pantai ke jalan kaki. Tak ada suruh. Ni dia kata tak suruh pergi buat. Lepas tu orang pun puji. Ui, hebat bang. Dia jalan kaki je daripada Nabi nak kenderaan lah. Ini yang Nabi tak suruh, dia pergi buat. Yang Nabi suruh tak nak buat. Okey? Baik. Pasal dekat sini macam dikatakan tadi, kerana tajuk cinta Allah Ta'ala banyak keserupaan, banyak pengakuan, banyak keserupaan. Tapi yang betul hanyalah siapa ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang sebenar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda sebenar cinta kita. Allah Ta'ala uji bukan dengan hantuk kepala kat dinding, habiskan duit, bagi semua dekat kebajikan, tak. Allah Ta'ala uji dengan benda tersebut. Uji dengan benda yang sangat simple. Ikut Muhammad. Dekat situ masalah dia yang akan jadi dalam jiwa kita. Tapi guru kita hormat. Ini tok guru silat kita, takkan dia salah. Orang Melayu kita bab macam tu. Kena tok guru silat, ya Allah tangguh. Dia pasal dia nakkan ilmu silat tok guru tadi, jangan tok guru sorok tak bagi kat dia. Jadi taat dia melampau-lampau. Abang saya, rahimahullah, yang bernam, dia cerita, dia kata dia menyampah tengok budak kat kampung dulu. Dia kata dia main dam haji. Bapak dia lintas macam tu je angkat kepala. Bapak dia dengan bapak dia sendiri. Tok guru silat lintas depan rumah, dia terjun daripada atas tingkap. Datang-datang salam cium tangan. Hup. Kan berasa tak? Iya betul, tok guru kita ni memang betul. Dia mengajar kita ilmu dan sebagainya. Dan guru kita terbesar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dah lepas daripada taat Allah, taat Rasul, datang mak bapak kita, tak mana boleh dah letak tok guru silat kita atas mak bapak kita. Sampai kadang ada saya dengar orang sampaikan apa? Mak bapak meninggal pun tak sibuk. Sebab apa? Sebab sibuk dengan guru dia. Ini gagal ni. Sebab realiti dia tak boleh mengatasi cinta Allah tadi, cinta Rasul tadi, lepas tu mak bapak. Tapi kadang-kadang kita ni guru lagi lebih. Tok guru ni takkanlah kita nak menderhaka. Habislah rosak ilmu kita. Langgar Nabi tak apa. Jangan langgar tok guru. Nabi larang, langgar je tak apa. Tapi tok guru jangan, tulah. Tulah ni. Baik. Ibnu Katsir berkata, ayat ini adalah penghukum terhadap setiap yang mengaku mencintai Allah sedangkan dia bukan di atas jalan Muhammad. Ini adalah ayat menghukum kepada semua orang yang mengaku cinta Allah tapi duduk kat jalan bukan jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu jalan Muhammad, tengoklah ada dalil ke tidak. Macam dia kata, tapi jalan Muhammad lah ni, dapat tahu mana? Tok guru saya mimpi. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Sebab jalan Muhammad ni jelas, terang, nyata. Macam Nabi kata pada Umar bin Khattab, kan, aku datang bawa urusan ini
Mithlal bayda, seperti jalan putih yang terang. Lailuha kanahariha, malam dia macam siang dia. Terang. Agama ini terang. Kalau dia kata, orang tu kata, kita belajar rahsia. Dia tu bukan agama Islam. Agama Islam tak ada rahsia. Agama Islam tak ada rahsia. Sebab Allah sebut dalam ayat surah Yusuf, ayat terakhir 108, tak nyatakan kepada Nabi, Qul, katakan hai Muhammad, hadihi sabili, ini jalanku, ini jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, dengan terang-terangan. Ini jalan aku menyeru Allah Ta'ala di atas terang, bukan sorok-sorok. Tak ada duduk 5 tahun lagi baru belajar. Dia badan nak tuai anak murid ni. Dia simpan awal, nanti dia belah cek tok guru lain, tak dapat lagi dia tuai. Pegang lu. Tunggu lu, ada rahsia tak bagi lagi. Ada 5 rahsia, saya baru buka 1 je. Ada 4 lagi. Tok anak murid tunggulah bila rahsia nak buka. Padahal tok guru tuai. Rasa macam ni tolong belikan kereta, tolong sekian. Dia cakap kisah benar, berlaku. Tak boleh tengok yang mana yang dah berumur tahu sangatlah buat tarikat ni. Tok guru tarikat makan harta anak murid dia. Makan. Dia tuailah. Ada dia siap dah bagi 2, ada 3 lagi. Anak murid tunggu lagi 5-6 tahun baru dia nak ajar. Itu pun tengok kalau dah anak murid tu tak dapat nak bagi apa, tak bagi langsung dah. Ni realiti dia. So balik pada asal bukan macam tu cara ikatan kita dalam agama, bukan macam tu. Sebab jalan Muhammad ni terang. Ana wa man ittaba'ani. Nabi kata yang seru di atas jalan ni, aku dan siapa mengikutiku. Aku dan siapa mengikuti aku, ini jalan dia. Tak ada sorok-sorok. Tak ada rahsia titik bar lah. Yang Melayu kita pula kelakar juga. Boleh buat tafsir biasa, tafsir Ibn Kathir. Tak nak datang kelas. Tu datang, rahsia titik bar. Penuh masjid. Tak tahu kenapa. Dia sebut rahsia tu, berbondong datang. Kelas rahsia-rahsia ayat. Ni rahsia bang. Yang biasa, ya Ibn Kathir tu boleh beli terjemahan bang, boleh baca. Ini ni rahsia punya. Ni realiti masyarakat. Terlampau nakkan kepada rahsia, dan sekali benda yang benar daripada agama tak diketahui. Maka yang keluar, yang kita dengar tu, itulah rahsia-rahsia. Rahsia ni lah, rahsia Fatihah lah, rahsia Qul Huwallah lah, rahsia Al-Quran. Rahsia habis. Buka kelas rahsia. Memang nak try ni lah. Kalau jemaah AJK Masjid nak try, boleh try. Buat iklan kelas rahsia. Tengok nanti. Penuh satu pining datang. Baik. Dia kata kerana apa? Kerana dia adalah penipu. Orang yang dia dakwa cinta Allah tapi berada bukan jalan Muhammad, dia adalah penipu di dalam pengakuannya dalam masa yang sama, okey. Sebab dia dah tak ikut Muhammad, dia cinta Allah Taala, dia menipu pula. Sehingga dia mengikuti syariat Muhammad dan agama Muhammad dalam segala percakapan dan perbuatannya. Mana selagi dia tak ikut syariat Muhammad dalam agama Muhammad dan agama Muhammad dalam kata-kata dan perbuatan, barulah dia dikira sebagai benar-benar cinta kepada Allah. Ini ujian yang Allah Ta'ala bagi pada semua. Tapi banyak orang gagal. Pada bukan Islam macam tu jugalah. Cinta Tuhan tapi tak ikut utusan Tuhan. Tak boleh lah. Saya ingat ada cerita kot yang Sikh. Saya ada share perbualan dengan orang agama Sikh. Yang dia actually dia driver Grab. Bila dia Grab, dia bawa saya daripada Al-Khadim. Tapi masalahnya malam tu, macam PKP, kita balik naik Grab. Tiba-tiba saya kata pandang muka, saya kata ni kan dia tanya bukan soalan, bukan. Dia tunggu. Tak masuk lagi tol NKVE tu, dia datang start tanya soalan. Abang ustaz ke? Dia bukan Melayu kan? Saya kata ustaz lah. Saya rasa bang, agama semua sama lah bang. Dia tak cakap yang tu. Saya macam alamak, aku cakap pula macam ni. Kalau jenis orang lain angguk lah, saya tak boleh angguk je. Jadi kadang-kadang dia kata kan, dia kata semua agama sama. Saya tanya soalan, saya kata kalau betul agama, okey, awak sembah Tuhan ke? Dia kata sembah Tuhan. Saya kata masalah kenapa awak minta pada guru? Kalau Tuhan itu ada, pasal dia sebenarnya dalam agama Sikh, guru tu Tuhan. Tapi bila kita tanya soalan, saya Tuhan, dia kata Tuhan sama. Saya kata tak boleh. Pasal Islam punya Tuhan macam mana, bukan macam awak sangkakan, macam awak sebut. Macam dah awak sendiri pula, kalau betul awak ada Tuhan, kenapa tak minta pada Tuhan, minta pada guru? Diorang pergi kubur. Geng-geng diorang ni memang ada kubur, diorang akan kat kubur tu minta hajat. Minta hajat. Sampai sekarang kat India, Pakistan masih lagi banyak amalan tersebut. Hatta bukan pada Sikh, pada orang Islam sendiri.
buat amalan minta kat kubur. Tuan-tuan kat sini Penang pun ada tempat kan. Orang kata kat mana entah. Tempat roti canai, sebelah kedai roti canai. Roti canai kari apa? Canai sambal lah betul. Saya yang kedai roti canai tu saya pergi lah sekali dengan isteri saya. Saya tengok sebelah tu, ni masjid ke apa? Saya pandang lah tu dah kan, tapi tak tahu cerita. Lama baru tahu. Tak realiti dia. Saya kata kalau betul awak ikut Tuhan, awak kenapa minta pada guru? Kadang benda tu simple macam tu pun tak dapat jawab. Macam kita juga lah umat Islam kata ikut Muhammad, tapi kenapa masih lagi jumpa wali ni, minta pada wali sekian, pergi makam Habib Noh, pergi Pulau Besar, Melaka. Kenapa? Nak anak pergi apa tasik daun bunting. Terjun kat situ. Tiba-tiba bergandung, Ni masalah betul. Tak balik pada asal kita baca dalam Quran kisah para anbiya, kisah Ibrahim, kisah Zakaria, ditangguhkan dapat anak. Tapi tak ada ditunjukkan terjun kat kolam mana. Ada dia terjun kolam? Tak ada. Kita umat Islam kita ni, tu saya kata tadi masalah kan, mengajar macam ni, orang kata ustaz marah. Mana tak marahnya? Saya teruk sangat. Tak apa lagi macam semalam kan, bila apa konsert penuh satu stadium. Terkinja, ilah. Dah pakai tak pakai tudung kita faham lah, pakai tudung lompat juga. Astagfirullah. Kan? Tahulah. Ya memang kita tahu, kita faham dosa tidak semestinya menyebabkan orang tu kufur, keluar agama. Tapi macam seolah tak ada panduan. Tak ada nilai diri. Kan? Apa ada yang apa lama kekasih dekat situ. Tangkap gambar sekian, saya pada tarikh sekian akan kahwin sekian-sekian. Orang kalau anda kata kahwin depan Kaabah pun cerai. Kau ingat? Apa? Buat janji depan konsert. Rasa-rasa apa jadi? Depan Kaabah pun pisah. Akad nikah depan Kaabah pun ni. Mana ada kaitan? Mana ada benda-benda tersebut menjadi sebab untuk kekal abadi? Tahulah. Bangga dia. Satu masa ni kalau anak cucu tengok macam la ilaha illallah, ini nenek aku. Ini atuk aku. Tak nak macam mana kan? Qadarullah masya fa'ala. SWT bagi mereka bertaubat. Jadi nak marah-marah juga. Dia bukan apa, kadang nada kita ni bukan macam orang nak jatuh longkang. Kita tak kata, bang, tolong, jangan. Kita jerit lah, weh. Jatuh lah. Kita jerit tu sebab geram. Dia akan jatuh. Dia bukanlah jerit macam, hoi, macam yang ustaz yang kena ban tu, kan? Ini kita bagi tahu dengan benar. Qala Allah, qala Rasulullah. Okay? Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yuhbib lakum, niscaya Allah akan cinta kamu, isyarat kepada bukti kecintaan serta hasil dan faedahnya. Mana kita bukan zakat ni, isyarat berbukti kecintaan. Mana ikut Rasul tu bukti cinta kita dan faedah bukti tersebut. Dan tandanya adalah mengikuti utusan sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenar dia. Okey? Faedah dan hasilnya adalah kecintaan yang mengutuskan kepada kamu. Mana Allah yang mengutuskan akan cinta balik kepada kamu. Itu faedah dia. Ikut Muhammad itu bukti cinta. Bukti cinta kepada Allah Ta'ala. Dan hasil mengikuti Muhammad dapat cinta Allah Ta'ala kepada diri kita. Selama mana tidak terhasil mengikuti, kecintaan kamu kepadanya tidak akan terhasil. Dan kecintaannya kepada kamu juga akan ternafi. Kecintaan kamu kepadanya tak terhasil, tak wujud. Dan cinta dia kepada kamu juga akan ternafi selama-lamanya. Tak terbalas cinta kita. Okey. Beliau berkata, kata Ibn Qayyim, pengukuhannya iaitu mencintai Allah hanya berlaku dengan mengikuti Rasul dalam perbuatan, percakapan. Ini bila kata ikut Rasul kat mana? Ini perbuatan, percakapan dan akhlak baginda. Lebih tepat kita kata i'tiqad, akidah. Apa Nabi percaya kita percaya, apa Nabi tak percaya jangan kita percaya. Ibadah, apa yang Nabi jadikan untuk cara dekat diri kepada Allah Ta'ala daripada lafaz atau perbuatan atau perasaan hati kita buat. Itu cara kita. Dan juga akhlak yang kadang Nabi tunjukkan bagi manusia pelik kan? Macam kita jilat jari, makan jilat jari, atau makanan jatuh kutip balik. Orang jeling, lapar sangat ke? Tapi masalahnya ini sunnah. Nabi kata kamu tidak tahu pada suapan mana ada keberkatan. Atau kita kat rumah kan, bila start pintu maghrib kita tutup pintu. Kan Nabi suruh. Kita kata lah sibuk tutup, tak ada benda tingkap tu tembus dekat dia. Nabi suruh tutup lah.
Baca bismillah. Ada makanan terbuka, tudunglah. Nabi kata sekalipun kamu letakkan apa? Sebatang kayu macam ni pun. Bismillah. Tak buat juga, tengah-hanga semua makanan. Lepas tu makan pula. Ni kita kata dari segi asas, apa yang terlarang dalam agama tadi, apa tunjuk oleh Nabi, buatlah. Tadi ada faedah dunia dan akhirat. Okay? Okay, dia kata dengan kadar mengikuti inilah akan terjadi pembentukan cinta ini. Cinta akan terbentuk dengan ikutan. Makin kita ikut Nabi, makin kita akan cinta baginda. Yang pengukuhannya dan penguatannya. Juga dengan kadar kurangnya, mengikuti itu akan terkuranglah juga apa? Cinta kita kepada Allah Ta'ala, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya? Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Yep, saya. Okey. Kasturi kijang. Kasturi kijang tahu kan? Kasturi kijang. Tak tahu. Dia bukan limau kasturi tu. Ada orang dia kata kasturi, limau kasturi. Di kasturi kijang tu, saya tunjuk gambar. Dia ada bulu sikit tu. Ya, saya tunjukkan. Dan sebenarnya benda tu, dia kijang kasturi tu macam ni. Ni kijang kasturi. Kalau tuan tengok, dia taring tau. Dia tinggal kat Himalaya. Yang jantan ni dia gunakan taring ni bukan gigi orang, dia untuk congkel apa, lumut dekat pokok-pokok. Ni kijang kasturi. Ni kijang kasturi. So kijang kasturi ni dia dekat tempat kelenjar dia punya apa, air kencing tu. Sebelah tu dia ada macam satu bahagian, yang bahagian tersebut akan ada serbuk. Serbuk tu bercampur kencing dia, bila jatuh kat tanah jadi wangi. Memang wangi. Actually sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu, landak raya, landak besar tu, kalau kencing bau pandan. Tuan-tuan bau hancing, dia bau pandan. Dia bau pandan, serius. Sahabat ipar selalu sekali dia beli kat rumah, landak tu terlepas dalam rumah. Kita kejar lah. Kejar-kejar dia terkejut, dia semua jerit, dia terkencing. Kencing dia satu rumah bau pandan. Memang tak jadikan macam tu lah, wangi lah pada dia. Kadang wangi tu tarikan berlawanan jenis dia kan, atau tanda kawasan dia. Jadi kijang kasturi macam lah. Jadi kasturi kijang tu dari sudut asal, dia wangi tu je. Memang Nabi SAW suka kan bau kasturi. Tapi lepas proses, pada yang asal tu kan dia macam hancing sikit. Tapi lepas diproses memang akan dia wangi. Bahkan kalau anda kata untuk pandai proses, daripada satu tu dia boleh jadi saudagar minyak wangi. Satu kolam apa, swimming pool boleh buat minyak wangi. Tapi masalahnya kena pandai uruskan jugalah. Tak pandai tak jadi. Tapi tak ada sebenarnya dalam hadis-hadis yang datang mengaitkan tentang kasturi kijang untuk mengelakkan daripada sihir. Tak ada. Yang kita diajar oleh Nabi SAW adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini satu yang Nabi ajar. Surah Al-Baqarah Nabi kata, alaikum bi surah Al-Baqarah. Dapatkanlah kamu surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Mendapatkan surah Al-Baqarah adalah keberkatan. Wa tarkuha hasrah, tinggalkan surah Al-Baqarah adalah penyesalan. Wala tastati'u hal batalah, tak mampu menandingi surah Al-Baqarah ni ahli-ahli sihir. Ataupun macam lain, macam kita beramal dengan 7 biji tamar ajwah pada setiap pagi, bersarapan dengan 7 biji tamar ajwah. Okay? Ambil ajwah aliyah lebih tepat lagi, yang mana kita makan 7 biji, Nabi kata dilindungi daripada sihir dan racun. So itu ada yang kita panggil protection yang betul, benar. Adapun objek-objek macam kasturi kijang, kuda laut. Tahu kuda laut? Seahorse. Kuda laut yang kecil tu, dia kecil je besar ni. Kering, orang Melayu kita dia kata letak atas bidai pintu. Bila letak atas bidai pintu, pencuri tak masuk. Tak ada siapa boleh ceroboh rumah tadi. Ada separuh tu rotan songsang. Tahu rotan songsang? Ini saya bagi tahu jangan cari, jangan dibuat pula besok lusa. Ustaz Adli bagi tahu. Saya bagi tahu jangan buat. Tahu rotan, pokok rotan tu bila dia kadang dia jolok, dia sentuh tanah, akar dia keluar balik. So rotan tu jadi macam pelik. Akar ada 2 arah. Sini ada akarnya, jadi dia potong sini, letak atas bilik pintu. Jadi kata kalau masuk tak boleh keluar. Pencuri masuk tak boleh keluar. Yang tadi tak boleh masuk.
Tapi problem dia, dia cerita lawak dia. Kuda laut tu kan dia macam adik-beradik ikan masin, ikan kering, ikan bilis. Dia binatang. So bila kita letak atas tu, datang semut gigit dia. Dia selamat diri tak? Tak boleh selamatkan diri dia. Macam dia selamatkan rumah kita. Macam juga orang yang percaya cincin tertentu boleh selamatkan. Kayu ni, batu ni, kalau campak dalam lubang jamban tak keluar balik. Dia keluar balik. Kalau siapa kata dia ada batu yang hebat, campak lubang jamban tengok. Keluar tak? Kalau awak kena seluk tangan, maksud dia tak hebat lah. Dia tak boleh selamatkan diri, dia selamatkan awak. Macam mana? Jadi balik pada asal macam Kasturi Kijang tadi. Kalau dia bincang masalah bau wangi. Bau wangi itu boleh menghalau ataupun menghadang menyekat kedatangan atau kehadiran syaitan. Itu ada perkaitan sebab syaitan suka busuk. Suka benda-benda busuk, bau busuk. Sebab tu kita disuruh untuk cabut bulu ketiak, kan, bersihkan mulut dan sebagainya, menghilangkan bau-bau badan kita kerana syaitan suka busuk. Itu logik saja. Adapun daripada nas tak ada kata Kasturi Kijang. Pakailah minyak wangi apa pun. Odorono ke apa benda tak yang apa pakcik-pakcik kita bagi free. Dulu ada banyak tu. So, pakai je. Mana wangi tu larilah setan. Tak ada lepak sebelah kita. Pasal dia tak suka benda yang bersih. Balik pada asal syaitan tak suka benda bersih. Dia suka kotor. Dan ada kaitan. Tapi untuk kata Kasturi Kijang tadi menghalang syaitan dan sebagainya, tak. Kan? Pasal kita kata bahkan inilah balik pada asal Kijang tu pun tak diselamatkan diri daripada orang dengan kasturi yang dia ada. Macam mana nak selamatkan kita daripada kasturi tu, nak selamatkan kita daripada setan? Kijang tu pun tak selamat dengan kasturi tu. Habis pupus sekarang ni. Binatang tu nak pupus tak? Kijang kasturi ni biasa berada dekat kawasan Himalaya. Kan dekat kawasan macam apa Himalaya ke pegunungan tu, kawasan tu dia taring macam tunjuk gambar tadi. Dia dan jantan je ada, betina tak ada. Jantan je ada, betina tak ada. Termasuk ada macam kata musang pandan apa kan. Sebenarnya orang panggil musang pandan sebab kencing di bawah pandan. Bukan sebab, tapi janganlah awak pergi cium awak ambil itu sapu kat muka awak pula datang masjid. Pandan abang kita. Dia dapat musang dia ni. Tapi kalau orang pandai ambil, dia sembelih kan. Memang musang tu halal. So dekat tepi tempat kencing dia tu memang ada satu kelenjar yang tempat dia bercampur dengan air kencing dia. Tu bau wangi dia. Tu macam tuan-tuan dengar apa, muntah ikan paus dan sebagainya kan, ambar. Ini memanglah wangi. Memang dia wangi. Ibu mahal kalau dapat benda kaya. Jangan sibuk cari pula. Ini kita bagi tahu benda-benda ni awak tak jadikan harum. Tapi untuk kaitkan masalah sihir tak. Tapi idea tu datanglah. Dia tak ada dalil direct. Dia kata dalil tak direct. Wangi tu kan, bersih tu kan syaitan tak suka. So bila bersih dan wangi syaitan lari, dia kata. To be direct ni tak ada. Tak ada bau yang kita katakan syaitan boleh lari dengan bau tersebut. Kalau itu best lah kita kan. Pasang dah ni, solat-solat tak pernah syaitan ganggu. Nabi dengan para sahabat kan solat, Nabi beritahu tentang syaitan tu datang ke tengah solat. Nabi tak ada kata siapa tak nak syaitan datang pakailah Kasturi Kijang. Tak ada. Tak ada baik. Soalan lain? Tak ada. Alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa li salam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.